Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Anda bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid dalam rancangan terbaru Bicara Halal di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Sidang pendengar sekalian, rancangan pada hari ini akan membincangkan sebuah tajuk iaitu isu tular dan krisis halal. Sebentar saja lagi saya akan perkenalkan personaliti undangan kita bagi rancangan Bicara Halal di Radio An-Nur. Seperti biasa, para pendengar dan penonton yang setia sekalian, anda boleh dengarkan siaran ini secara online di portal rasmi kami iaitu di radioanurmatch.my, ataupun anda boleh muat turun aplikasi Radio Garden, One Stop Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store, dan terkini anda boleh muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur yang berada di Google Play Store saja. Jangan ke mana-mana, pastikan anda setia mendengar segalanya hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Kembali semula pada rancangan Bicara Halal di Radio An-Nur. Jadi personaliti kita pada hari ini saya kenalkan adalah Ustaz Muhammad Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz berada di dalam unit penguatkuasaan dan pemantauan, betul kan? Betul. Okey, jadi tanpa membuang masa, isu pada hari ini kita membincangkan tentang isu tular dan juga krisis halal kan. Jadi boleh tak Ustaz terangkan sedikit apa itu isu viral halal dan juga apa itu isu krisis halal? Baik, boleh. Terima kasih kepada Encik Farhad dan juga semua tim di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor lah. Baik, untuk kita mengenali apa itu isu tular dan juga isu krisis halal ni. Isu tular ni ialah apa-apa perkara yang tersebar di kalangan masyarakat berkaitan halal yang memerlukan kepada beberapa perkara. Antaranya ialah penjelasan, penerangan, kenyataan umum. Daripada siapa? Mestilah daripada pihak yang dipercayai. Antaranya ialah pihak syarikat sendiri kena respon berkenaan dengan isu tular ataupun isu viral lah kita kata sekarang. Dan yang paling penting ialah pihak berkuasa berwibawa itu sendiri perlu berikan kenyataan penjelasan. Siapa pihak berkuasa berwibawa ni? Kalau kita rujuk kepada Akta Perihal Dagangan 2011, mereka ni ialah JAKIM, Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia, dan juga Majlis Agama Islam Negeri lah. Termasuk juga Jabatan Agama Islam Negeri. Kalau kita Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Mereka ni yang boleh respon kepada isu tular. Itu satu perkara. Isu krisis halal. Isu krisis halal ni permulaan dia ni macam isu tular. Dia tersebar di kalangan masyarakat. Tapi ada kesan yang lebih buruk. Dia tersebar dalam masyarakat. Dia mempengaruhi semua orang. Sampai boleh jadi tindakan kekerasan. Berlakunya kekacauan. Apa lagi? Orang saling tuduh-menuduh. Kalau syarikat tu boleh sampai rugi. Boleh jadi satu organisasi tu orang tak percaya. Itulah apa yang kalau kita nak faham isu tular tu apa, isu krisis halal tu apa. Isu tular ni dia lebih ringan sikit daripada isu krisis halal. Tapi dalam masa yang sama, dua-dua kena respon cepat. Bukannya salah satu buat tak tahu je. Tak. Dua-dua kena respon dengan segera. Itu dah kalau kita nak faham isu tular dengan isu krisis halal. Yalah, sebab kalau perkara seperti ini lagi kita berada di dalam zaman media yang di mana semua perkara berada di hujung jari, memang patutlah jabatan-jabatan yang berkuat kuasa ini mengambil tindakan dengan laju dan pantaslah. Sebab supaya dia tidak efek pada mana-mana parti langsung lah. Betul. Kalau saya nak tambah lagi berkenaan dengan isu tular ni, saya bagi contoh lah tadi penerangan umum je kan. Kalau isu tular ni contohnya ialah isu berkaitan dengan syarikat. Contoh kalau tuan-tuan para pendengar pernah dengar contoh pasal contohnya Apollo, ada DNA babi lah, waktu apa lagi biskon ada bahan tidak selamat lah kan, ataupun membahayakan kesihatan. Itu isu tular tu. Isu tular dia tak mendatangkan belum mendatangkan kekacauan ataupun mendatangkan kerugian kepada siapa-siapa lagi, belum lagi. Itu contoh isu tular. Tapi kalau isu yang krisis halal ni,
Kalau kat Johor contohnya macam ni, isu kartel daging tu. Okey. Itu dah sampai tahap. Bukannya kat Johor tak pernah jadi. Dah pernah jadi, dah sampai tahap krisis halal. Sebab apa? Semua orang memperkatakan. Sampai dekat parlimen pun cerita, kedai kopi cerita, sekolah cerita. Pada masa hal tu terjadi kan, pejabat kami selalu dapat call. Sebab apa yang terkesan ni peniaga. Peniaga guna daging kan. Jadi pelanggan dah tak datang. Mereka punya pendapatan ni dah terjejas dengan isu ni yang berlaku. Sampai orang nak bakar kilang tu. Nak pergi ke Senai sana, nak cari, nak bakar. Nak sampaikan ada polis jaga. Itu ya contoh isu tular. Betul. Jadi dengan isu tular ataupun krisis ini kan, apakah tindakan penyelesaian yang boleh diambil daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor? Yalah, seperti Ustaz mention tadi kan, biasanya Jabatan Agama Negeri yang akan ambil tindakan kan. Well, in this case kita berada di Johor, jadi Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Betul. Apabila isu-isu tular halal dan krisis halal ni, apakah jalan penyelesaian yang boleh diambil? Baik. Kita mula-mula kita kena kenal pasti sebenarnya isu yang tersebar. Yang tersebar ni kalau kita nak tengok kat mana lah. Contoh kalau aku sekarang mungkin kat WhatsApp, mungkin dekat TikTok, ataupun orang share kat Facebook, dekat Instagram kan. Isu apa yang tengah naik sekarang ni pasal halal. Kita kelaskan dulu, sebab sebelum jadi krisis halal dia akan tular. Tular ni terpecah pada dua pula. Dia ada kategori. Isu yang tular ni adalah isu yang berulang, yang dulu pernah keluar tahun 2015 keluar, 2020 keluar, 21 keluar kan. Ataupun yang tular ni isu baru, benda yang tak pernah jadi sebelum ni tiba-tiba naik isu tu. Kalau isu tersebut adalah isu yang berulang lah kan, dulu dah pernah bagi penjelasan, orang tanya lagi, naikkan lagi kan. Jadi jawapan yang kita pernah sediakan tu mungkin kita akan keluarkan lagi dalam bentuk poster yang baru, dalam bentuk penyataan yang baru, dalam bentuk media yang baru, supaya orang faham, ini adalah isu yang berulang, bukannya benda baru. Tapi kalau isu ni isu baru, isu tular yang tiba-tiba jadi ni kan, maka apa kena buat? Maka kita akan, bila kita terima perkara tersebut, mula-mula kita akan tentukan ni bidang kuasa siapa sebenarnya. Kadang perkara tersebut bila terjadi, kita rasa kalau orang tengok kan benda tu pasal makanan kan, orang ingat ni Jabatan Agama pasal halal. Kadang-kadang perkara tersebut berkaitan dengan Jabatan Veterina, kadang berkaitan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, kadang berkaitan dengan apa lagi, pihak yang lain lah, agensi yang lain lah kan. Tapi kalau betul, ini memang tanggungjawab Jabatan Agama Islam Negeri Johor, khususnya bahagian usaha halal. Kita pasal halal kan. Maka apa kita buat? Cepat-cepat kita akan rujuk kepada, kalau dia adalah pemegang sijil halal Malaysia, kita cepat-cepat rujuk kepada sistem, cari siapa dia punya halal eksekutif, siapa dia punya penyedia halal. Sebab mereka lah penghubung kita dengan syarikat lah kan. Kita akan dah jumpa, kita akan tanya apa sebenarnya perkara yang berlaku. Ataupun yang kedua, kita tak hubungi terus, kita terus pergi ke tempat premis mereka yang tanya terus apa sebenarnya yang berlaku, nakkan penjelasan. Kalau boleh buat pembetulan, apa pembetulan yang segera boleh buat ni, masyarakat nak tahu ni, supaya benda ini tak melarat panjang-panjang ni sampai jadi krisis kan. Jadi bila kita dah dapat jawapan sama ada perkara tersebut dapat diselesaikan dengan segera, maka mestilah masyarakat nak tahu kan apa hasil dia kan, takkan nak buat kerja terus senyap kan. Maka kita akan bagi tahu kepada pengadu, ataupun kita akan bagi tahu, keluarkan kenyataan kepada masyarakat. Biasa ketua jabatan lah, ataupun pengurusi jawatankuasa hal agama Islam lah, akan keluarkan kenyataan berkenaan dengan perkara yang tular, apa penjelasan dia, apa penerangan dia, supaya masyarakat ni reda dia punya marahnya. Supaya mereka ni aman, tenteram, masing-masing tak terjejas lah dengan isu halal. Tapi kalau krisis halal ni panjang sikit, sebab benda dah meletup. Betul. Orang dah marah, banyak orang yang mungkin dah rugi kan. Maka syarikat kena buat apa? Dia tetap kena kerjasama dengan jawatan agama lah. Sebab kalau isu halal ni kan,
Contohnya apa-apa, kalau contohlah saya bagi contoh lah, ni lebih besar lah. Ini saya dapat daripada pertemuan dengan rakan-rakan di negeri yang lain lah, dalam satu pertemuan pasukan strategik halal Malaysia. Okay. Itu ada JAKIM dan juga negeri-negeri yang lain lah. Jadi dalam pertemuan tersebut, antara perkara yang dibincangkan tentang ni lah, isu tular dan juga krisis halal. Mereka jemput syarikat yang menghasilkan coklat Cadbury. Syarikat tu pernah melalui krisis halal pada masa itu, sebab dijumpai DNA lah katanya kan, padahal bukan pun. Jadi apa yang syarikat Mondelez syarikat Mondelez tu menghasilkan Cadbury. Syarikat Mondelez kata apa, untuk dapatkan kepercayaan masyarakat ni, mereka memang keluarkan kenyataan, tapi pengguna tak percaya. Jadi yang keluarkan kenyataan tu adalah pihak berkuasa yang berbawah, jabatan agama, JAKIM. Jadi kenyataan mereka ni dipercayai. Lepas tu adalah program-program untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Itulah yang saya boleh katakan perkara yang boleh dibuat oleh pihak syarikat, dan apa yang boleh kami bantulah dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Macam tu. Jadi Ustaz, terima kasih atas pencerahan tersebut tadi. Ialah sangat detail pencerahan tersebut. Lagi-lagi tentang kes-kes isu krisis dan juga itulah tentang, lagi-lagi tentang halal lah. Ialah macam apa yang Ustaz sebut tadi, kepercayaan consumer ataupun pengguna, lagi-lagi terhadap barang-barang guna ataupun barang makan. Contoh seperti Cadbury tadi kan. Betul. Ada isu tentang isu DNA babi. So bila perkara tersebut jadi, para consumer pun dah kurang kepercayaan mereka terhadap pengeluar seperti Mondelez, dan di situlah di mana jabatan-jabatan yang berautoriti akan keluarkan mereka punya statement. Betul. Dan kembalikan semula kepercayaan consumer kepada pengeluar-pengeluar makanan lah tersebut. Okay, jadi para pendengar jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi isu-isu dan kupasan yang kita akan ada semestinya hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Jangan ke mana-mana. Kembali semula pada rancangan Bicara Halal di Radio An-Nur. Jadi saya akan teruskan dengan soalan yang seterusnya kepada Ustaz. Jadi bagi syarikat yang sering menjadi mangsa isu tular halal yang berulang-ulang kali, apakah usaha yang boleh dibuat untuk menghentikan penyebaran tersebut? Baik. Bagi syarikat yang menjadi mangsa lah, mereka ni dah usaha untuk buat penambahbaikan. Mungkin dulu berlakunya kesilapan, tapi dah buat pembetulan. Tapi masih lagi orang naikkan, kata yang mereka ni salah, produk tak selamat, produk tak halal. Maka jangan putus asa untuk tonjolkan kebenaran. Keluarkanlah kenyataan bahawa syarikat telah buat pembetulan, telah buat penambahbaikan. Postlah di mana-mana saja. Di media sosial ada macam-macam sekarang kan. Tadi saya sebut ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, TikTok. Postlah, tunjuklah. Jangan sembunyikan kebenaran. Apa yang dah dia buat betul tu ditunjukkan. Kemudian tunjuk lagi satu perkara lagi ialah keluarkan satu kenyataan peringatan sebenarnya. Ini kurang syarikat buat ni, ataupun mereka tak dimaklumkan. Sebenarnya boleh keluarkan satu kenyataan peringatan bahawa pada siapa, mana-mana orang, mana-mana pihak yang menimbulkan lagi perkara yang telah selesai ni, cakap dengan mereka, keluarkan kenyataan yang jelas. Syarikat tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang kepada mereka ni, kerana telah menjatuhkan reputasi syarikat. Jangan risau, sebab benda ni pun boleh dikongsikan, boleh buat permintaan kepada Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Kita akan bantu untuk paparkan lah. Macam kami Jabatan Agama Johor ada Facebook lah, yang ramai yang melihatnya lah, banyak view di situ. Kita boleh bantu kepada syarikat untuk keluarkan kenyataan tersebut. Kalau kita siarkan, yang penting perkara tu telah betul, benda tu adalah benar, bukannya benda yang reka-reka, supaya semua pihak ni tidak terjejas lah dengan perkara fitnah,
perkara direka-reka, perkara palsu, semua pihak tak nak perkara tersebut. Betul. Itulah yang kami boleh bantu untuk berhentikan penyebaran perkara ini. Macam tu. Baguslah kalau dari situ, sebab dari situ pun kita boleh nampak authority boleh bekerjasama dengan pengeluar lah. Yelah, perkara tersebut dah lama dah settle sebenarnya kan. Kalau ada macam Ustaz cakap tadi lah, pengeluar mungkin ada kesilapan, mungkin ada kekhilafan kan, tapi mereka pun dah betulkan. Jadi sesiapa yang menularkan balik isu yang lama, dia boleh disaman ataupun boleh dikenakan di atas orang dikatakan sebagai character assassination. Kalau kini kita boleh katakan kepada pengeluar tersebut lah. Betul. Tapi saya nak tanya satu soalan yang mungkin menyimpang jauh sikit, tapi taklah jawapannya. Contohlah kan Ustaz kan, saya ni seorang pengeluar, dan saya tahu semestinya produk pengguna mereka akan mencari sijil halal ataupun mencari logo halal tersebut. Boleh tak Ustaz terangkan sedikit apa tindakan yang boleh diambil kalau orang gunakan cop halal yang palsu? Dan lagi satu, kalau boleh saya nak tambah, boleh tak Ustaz terangkan ada ke maksud dalam logo halal tu? Mungkin ada simbolik yang mungkin ramai orang tak tahu. Boleh Ustaz terangkan tak? Baik, saya mulakan dengan logo halal dulu lah. Logo yang macam ni lah kan. Baik, logo halal ni sebenarnya ada dia punya ciri-ciri lah. Kalau nak dikirakan sebenarnya ada 8 sebenarnya ciri-ciri dia. Wih, banyak. Ya, ada 8. 8 ni saya sebutkan satu. Dalam logo halal ni, pertama kena ada perkataan Malaysia lah dalam bulatan ni. Kat situ. Kemudian yang nombor 2 ada bucu 8 ni. Yang berpetak-petak ni 8 bucu dia. Kemudian ciri yang ketiga ada perkataan Arab ha, lam, alif, lam ni. Ni logo halal. Kemudian ada 2 bintang kecil je, satu kat sini, satu sebelah sini. Kemudian tulisan halal bahasa Melayu lah, HALAL, tu kat tengah-tengah. Kemudian tulisan Malaysia bahasa apa ni? Jawi. Dalam bahasa ini tulisan Arab lah. Kalau orang pergi ke Timur Tengah ke ataupun orang yang tahu bahasa Arab, dia boleh baca ni Malaysia. Kemudian ni yang orang kadang terlepas pandang. Ingat dah ada logo ni dah cukup dah. Sebenarnya ada 2 lagi, iaitu nombor standard dia dan juga nombor rujukan permohonan. Kat situlah yang kita nak rujuk sebenarnya. Bila kita rujuk kepada nombor rujukan permohonan tu, kita boleh kenal sebenarnya ini logo halal ni sebenarnya milik siapa, syarikat siapa mana. Bila kita boleh tengok sejarah dia, bila dia mohon masih sah ke tidak. Kita boleh tengok sebenarnya dekat situ. Bukannya suka-suka ciri-ciri dia jadi satu standard, dia bukan yang boleh ubah-ubah lah. Tapi warna boleh ubah, warna boleh nak tukar. Contoh kalau ada background dia memang hitam kan, semua hitam kan, tenggelam pula kan. Okey, dia boleh tukar ni jadi warna putih, jadi warna biru, warna merah, ikut packaging lah macam itu. Itulah ciri-ciri dia. Tapi setakat warna boleh tukar, yang lain semua kekal. Tapi kalau mana-mana yang tak ikut kepada spek yang ni kan, kalau sekadar bulat lepas tu lam, alif, lam tu, itu palsu lah. Semua tak boleh. Sebab kalau dulu-dulu pun sebenarnya adalah logo halal yang dikeluarkan sebelum adanya Perintah Perihal Dagangan 2011 ni kan. Yang dulu-dulu pun tak boleh pakai juga. Itulah. Kena pakai yang latest. Kena pakai yang terkini lah. Inilah yang kita panggil yang asli. Yang lain tu dah kita panggil palsu lah. Baik, perkara yang kedua tadi ada persoalan bertanya tentang apa tindakan kan? Apa akan yang jadi kalau mereka ni guna logo halal lah. Logo dah betul lah kan. Ikut spek sama. Lepas tu ada nombor rujukan, ada Malaysian nombor standard tu kan semua. Tapi tak daftar pula. Tak daftar. Ni dia punya tindakan lah. Kita kategorikan kepada 2 lah. Sama ada dia ni adalah pihak yang pertubuhan ke ataupun perbadanan ke ataupun bukan lah. Kalau bukan pertubuhan atau perbadanan, mungkin orang perorangan lah, orang individu lah contohnya. Kalau dia pertubuhan atau perbadanan, mungkin kita panggil dia sebagai syarikat lah contohnya, syarikat. Maka kalau untuk orang yang dia ni adalah satu syarikat, satu pertubuhan, dia punya
tindakan ataupun boleh dikenakan sebanyak berapa? RM200,000. Tidak melebihi RM200,000 bagi kesalahan yang keberapa? Kesalahan yang kedua atau yang berikutnya, ataupun tidak melebihi RM500,000. Gitu. Bagi suatu pertubuhan ataupun perbadanan. Bagi kalau bukan pertubuhan ataupun orang individu lah kan, denda dia tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dan kalau dia buat lagi kesalahan yang kedua, lagi tinggilah. Berapa kalau kita nak tengok kesalahan yang kedua ni? Contoh, tidak melebihi RM250,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun. Duit pun kena bayar, penjara pun boleh kena juga. Itulah, jadi hati-hatilah kalau nak guna logo halal ni dekat produk, sama ada mereka ni Bumi Putra atau bukan Bumi Putra. Yang penting mohon jaga uruskan tempoh tempoh sah tu kena jaga. Kalau tak, kalau dah dulu pernah mohon, lepas tu dah tamat tempoh, dia biar je pun boleh kena juga tindakan yang macam ni. Jadi hati-hatilah ya, sebab semuanya untuk kebaikan dan kepentingan pengguna, Islam maupun bukan Islam. Macam tu. Jadi soalannya terakhir, apakah nasihat Ustaz kepada para pengguna di luar sana ataupun pada para pengeluar tentang lagi-lagi tentang halal ini? Baik, pesanan saya lah kepada pengguna, carilah yang halal. Kalau kita rasa was-was, kita tengoklah logo halal tersebut. Carilah ada logo halal. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan ni berada dalam Malaysia, dalam negara kita, ataupun melancong ke sana ke sini di luar negara. Dalam Malaysia kita ada logo kita, di luar negara pun ada logo Badan Penzilaan Halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Jadi ambillah yang mana kita telah yakin boleh dimakan, boleh dinikmati, boleh digunakan. Dan juga nasihat saya kepada pemain industri halal lah, kita jaga sungguh-sungguh apa yang telah kita pegang lah berkenaan dengan manual prosedur penzilaan halal Malaysia ataupun MHMS 2020 lah. Itu yang utamalah dalam rujukan halal. Kita jaga sungguh-sungguh perkara berkaitan dengan menghasilkan produk halal ataupun perkhidmatan halal, barangan halal ni, maka kita akan selamanya dapat pahala. Selamanya dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita sambil lewa, kita tak kisah tentang halal, takut-takut itulah boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beribadah dapat redha Allah, kita bekerja di mana-mana pun dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala akan ganjarkan kat dunia lagi dengan apa? Dengan keuntungan, dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, bertambah besar lagi bisnes. Mudah-mudahan, saya doakan. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz di atas pencerahan dan input yang sungguh banyak tadi. Jadi kepada para pendengar dan juga penonton sekalian, jadilah pengguna yang bijak. Pastikan kalau kita tengok barangan tersebut, kita tengok pastikan ada logo halal. Tapi bukan saja logo halal, pastikan nombor siri dengan nombor rujukan pun ada juga. Dan para pengeluar, kalau boleh janganlah nak main elak-elak juga. Kalau belum renew lagi sijil halal tu, kalau boleh renew lah terus supaya dapat seperti yang mana Ustaz cakap tadi, nak mengekalkan industri ataupun nak mengekalkan kualiti halal tersebut lah. Betul. Jadi baiklah, kita juga telah berada di hujung rancangan pada hari ini. Alhamdulillah, banyak sangat input pada hari ini yang kita telah perolehi. Jadi pastinya mencari halal itu adalah satu kewajipan ke atas setiap Muslim demi mendapat redha Allah SWT, bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Jadi kita berjumpa lagi pada hari Isnin minggu hadapan, hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Terima kasih. Assalamualaikum.